Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. La syarika lah. Lahul mulk. Wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laylah. Wa khaira ma ba'daha. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jom jadi pemanggil berkuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها Kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Dapatkan diskaun hebat rebate insurans serta syukar jalan di otek.my. Otek.my yang memperkasakan insurans patuh syariah. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia, alhamdulillah masih bersama saya Mona Jasman. Saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, untuk jam ini insya-Allah kita akan bersama rancangan setiap hari Rabu, rancangan Fas'aluna, dan ialah kami insya-Allah kita akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM Syara, insya-Allah. Dr. Farid akan membincangkan dan sambung kembali amanah dalam bekerja. Ada beberapa soalan juga yang terkumpul dari minggu lepas, insya-Allah.
kita akan mohon Dr. Farid untuk jawabkan insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan soalan tentang tajuk amanah dalam bekerja ini, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku
dalam surah At-Talaq ayat ke-7 yang berbunyi, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. maksudnya siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang dikurniakan Allah kepadanya. Sebelum hampirnya Ramadan, Serantau Muslim bawakan kepada anda Ustazah Isfadiah untuk tahu kelebihan sedekah. Jom dengarkan. Assalamualaikum sahabat pendengar sekalian. Saya Ustazah Isfadiah. Antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah. Dan Abdullah Ibn Abbas menceritakan bahawa Nabi merupakan insan yang paling dermawan, dan kedermawanan baginda lebih hebat lagi di bulan Ramadan sehingga ia disifatkan sebagai ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, yang bermaksud melebihi angin yang berhembus. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi bersedekah tanpa banyak fikir, dan Nabi bersedekah dengan memberi yang banyak manfaat. Tuan-puan, Ramadan adalah masa yang terbaik untuk kita bersedekah, kerana sedekah ini juga ibarat penawar. Ia melapangkan kesempitan hidup kita, ia rapatkan ukhuwah dan kasih sayang di antara kita, ia menambah luaskan rezeki kita, malah ia juga menyembuhkan penyakit. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semuanya di IKIM, Inspirasi Editorial Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk waktu ini, dan insyaAllah untuk petang ini setiap hari Rabu insyaAllah kita akan bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan bersama kami untuk waktu ini di talian Skype, alhamdulillah, bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia Syara IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Mana sihat Alhamdulillah Doktor sihat. Ya. Dan terima kasih kepada Doktor yang masih meluangkan masa walaupun di rumah VDR agaknya. Alhamdulillah. Saya pergi kerja. Ya. Petang saya ambil balik ke rumah. Ya, alhamdulillah. Itulah. Persoalannya itulah bila dah sekarang ni musim musim PKP, BDR dan sebagainya, banyak yang kita nak sentuh insya-Allah pada petang ini dengan tajuk amanah dalam bekerja untuk bahagian kedua ini. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini, boleh tonton di situ. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Bila kata amanah dalam bekerja, kita ada episod yang lepas ada beberapa perkara yang Dr. sentuh, dan mungkin ada imbas kembali sedikit Doktor untuk mukadimahnya. Silakan Doktor.
Terima kasih Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjumpa lagi dalam rancangan Fas'aluna. Dan seperti yang disebut oleh Mona tadi, kita akan meneruskan perbincangan kita tentang ibadah, amanah dalam bekerja, amanah dalam bekerja. Kerana ada beberapa persoalan yang telah dibangkitkan yang harus kita jawab pada hari ini, Mona. Sebelum itu, sebagai imbasan, terutama sekali kepada yang mungkin tidak mengikuti kita pada minggu yang lalu, kita bercakap tentang pentingnya untuk kita menjadikan kerja kita ini benar-benar sebagai satu amanah. Cuma hari ini disebabkan oleh faktor kepelbagaian bentuk kerja itu, terutama sekali bila kita cakap tentang PKP lah, kita cakap tentang new normal. Kadang-kadang ada kerja yang buat di rumah, ada yang kerja yang buat separuh sahaja di pejabat, ada yang bergilir-gilir, ada yang terus tidak di pejabat dan di rumah dekat luar pula, Ya, betul. Pergi hantar barang lah apa semua. Jadi bentuk kerja itu sendiri sudah berubah. Tetapi ia tetap penting. Kenapa? Kerana kerja ini dia mengambil sebahagian besar daripada masa hidup kita. Kecuali kalau kita anak bilioner lah kan. Kalau kita memang tak perlu kerja, mak ayah kita boleh bagi duit untuk kita hidup, itu pun kita still akan buat sesuatu. Dan sebab itu hari ini kita cuba lihat bahawa kita tak nak rugi masa yang terlalu panjang kita habiskan dalam bekerja ini. Bagaimana cara untuk kita membuat keuntungan daripada masa yang panjang kita bekerja ini, ialah dengan kita benar-benar menjadikan kerja yang kita lakukan itu sebagai satu yang akan memberi ganjaran kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita dah sebut pada minggu lalu bahawa satu caranya ialah kita kena transform, kita kena tukar, kita kena gantikan cara kita melihat kerja kita setiap hari itu dengan kita melihatnya sebagai satu amal. Satu amal. Dan amal tu kita dah sebut bahawa amal ini dia lebih ada norm, ada dia punya warna-warna agamanya tu kan. Sebab kalau kita sebut amal, biasanya kita akan ingat ibadat kan. Betul. Sebenarnya kerja yang kita lakukan ini juga boleh jadi sebahagian daripada ibadat yang mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Sebagaimana kita beramal, beribadah dalam ibadat-ibadat khusus kita itu, bekerja kita ni pun cubalah kita terapkan nilai-nilai ibadah kita yang ada dalam ibadat khusus kita itu. Misalnya kita ada niatnya, jadi pastikan niat kita betul setiap kali kita datang bekerja setiap hari itu. Kalau perlu lafazkan supaya benda tu jelas kan. Serius. Kadang-kadang bawa kereta boleh nyanyi-nyanyi kan. Macam-macam lagu kita boleh nyanyi, tapi untuk kita melafazkan niat kita supaya menetapkan hati kita supaya pergi bekerja ini dengan niatnya yang betul, itu kita kadang-kadang kita lupa. Yang keduanya, jaga batas-batasnya. Sebagaimana kita beribadat, kita ada batas-batas sah batalnya, haram dan halalnya. Dalam kerja pun cuba lihat aspek-aspek itu dengan serius. Jangan kita sekali-kali terjatuh dalam benda-benda yang haram ketika kita bekerja. Jangan, kalau dalam ibadat kita sentiasa khusyuk hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita bekerja pun sentiasa hadirkan hati kita itu supaya kita sentiasa mengingati bahawa di sana ada Allah Taala yang sentiasa melihat kita. Allah melihat kita bukan dalam semayang saja, Allah melihat kita sentiasa. Luar semayang, Allah itu Maha melihat. Dan dosa pahala itu bukan dia hanya terbatas kepada waktu semayang saja. Maknanya lepas habis semayang dah malaikat Raqib Atid dah berhenti menulis. Tidak. Mana kita keluar masjid,
kita meninggalkan tikar semayang, kita pergi bekerja, kita pergi ke kilang, kita pergi ke pasar raya, ke tempat kita bekerja, atau pejabat atau institusi, semuanya itu masih lagi dalam ruang lingkup kita akan dihisab, akan dimuhasabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus memastikan bahawa sebagaimana bila kita beribadat khusus solat kita tu, kita akan pastikan kita akan ikut tertibnya, rukunnya, syarat sahnya itu. Bekerja pun cuba nilai dan lihat dan muhasabah adakah kerja kita ini sempurna ke tidak, cukup ke tidak dia punya syarat-syaratnya, dan menepati ke tidak KPI ataupun SKT kan, sasaran kerja yang diberikan kepada kita. Jadi itu mungkin beberapa cara untuk kita menukar selama ini yang kita ingat satu ritual, satu rutin yang jauh daripada agama, seolah-olah macam kita rasa tak ada apa pergi kerja ni kan. Sebenarnya kita boleh jadikan kerja kita yang kita lakukan hari-hari itu status dan nilainya itu menghampiri ibadat khusus yang kita lakukan di tikar sembahyang, di masjid dan lain-lain lagi. Sebab itu saya teringat ada satu hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan bahawa berapa banyak amalan yang rupa luarnya, zahirnya nampak seperti amalan dunia, tetapi disebabkan niat yang baik maka ia menjadi amalan akhirat. Masya Allah. Dan betapa banyak kerja atau amalan yang rupa luarnya nampak seperti amalan akhirat, tetapi disebabkan niatnya yang buruk maka dia menjadi amalan dunia. Jadi begitu cantik hadis itu, menunjukkan betapa tak kiralah kita bekerja di mana, kita bekerja di kilang ke, kita bekerja di sawah padi ke, kita bekerja di pejabat ke, tetapi dengan niat yang ikhlas untuk mencari rezeki, untuk kita nanti dapat tunduk kepada Allah SWT, memberi makan anak dan isteri kita, untuk menjadikan kita ini hidup baik, aman, bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan niat yang begitu, walaupun kerjanya hanya menyangkul, kerjanya hanya sapu sampah, dia sudah menjadi sebahagian daripada amalan akhirat. Tetapi kalau orang pergi masjid pun Mona tunduk, sujud lama, tapi sebenarnya tujuannya nak menunjuk-nunjuk, riak, tujuannya untuk nak bertanding election ke, saya selalulah bagi contoh gitu, ataupun nak jadi menantu imam ke kan. Saja duduk belakang semayang pun lama sujudnya sebab anak imam tu cantik. Itu semua walaupun nampak zahirnya seperti amalan agama, seperti amalan akhirat, tetapi nilainya hanyalah amalan dunia saja yang tidak ada nilai, malah mungkin berdosa pula. Jadi begitulah kita walaupun kita bekerja dalam pelbagai bentuk, pelbagai keadaan, tetapi kita masih lagi kalau niat kita betul, dan pastinya cara kita kena betul jugalah kena syar'i lah, jangan pergi mencuri, niat sesungguhnya aku mencuri kerana Allah Ta'ala kan. Kita pergi isap dadah ke, baca Allahumma barik lana ke apa, itu pasti tidak boleh kerana caranya itu sudah haram kan. Tapi kita bercakap tentang kerja-kerja biasa yang mungkin nampak biasa, tetapi dengan niat yang baik itu insya-Allah dia mampu untuk menjadi amalan ukhrawi, amalan akhirat, sebagaimana amalan-amalan ibadah khusus yang kita lakukan. Nanti insya-Allah kita akan cuba jawab soalan selepas ini. Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas mukadimahnya untuk petang ini, dan untuk para pendengar kita akan bersama anda, kita akan rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Ya Latif, 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 Ya Latif. الله لطيف بعباده
ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله يا الله. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna, tahniahlah kami. Dan masih bersama Alhamdulillah di waktu ini di talian Skype kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah pusat Syara IKIM. Alhamdulillah. Banyak soalan doktor yang telah sampai ke rancangan Fas'aluna untuk amanah dalam bekerja ini, dan mungkin kita raikan soalan pertama pada waktu ini. Doktor bertanya, bagaimana nak mentarbiah kawan yang bekerja dengan sebuah syarikat tapi buat kerja 15% sahaja, sedang dalam masa yang sama buat perniagaan dan menggunakan alat pejabat yang dia terima gaji untuk kegunaan syarikat dia. Bagaimana doktor? Ya, inilah penting untuk kita sebut tentang amanah dalam bekerja ni, Mona. Ya, betul. Dan kita kena ingatkan juga seperti yang Mona sebut pada minggu lepas, ada hadis yang mengatakan la imana la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama pada orang yang tidak ada amanah. Maknanya amanah itu adalah sebahagian daripada agama, dan kalau tidak beramanah seseorang bermakna dia tidak beragama. Jadi penting sekali untuk kita beramanah dalam bekerja ini, dan seperti yang ditanyakan tadi, kalau 15% sahaja dia buat kerja, sebahagian yang lainnya itu dia buat sesuatu yang bukan berkaitan dengan kerjanya, malah mendapat pula keuntungan, maka itu sudah pasti akan mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh majikannya, oleh ketuanya. Dan di sinilah kalau kita lihat cara kerja kita hari ini, Mona, dia lebih mencabar sebenarnya, sebab kita buat kerja dekat komputer. Kita dekat komputer tu juga ada internet. Betul. Kan? Sedangkan internet tu kita harus gunakan mungkin untuk mencari maklumat-maklumat, untuk hantar email dan juga untuk menjalankan urusan-urusan berkaitan kerja. Tetapi sebabkan internet itu juga boleh menyambung kita ke dunia-dunia yang lain. Termasuklah melakukan hal-hal seperti perniagaan, dan kalau orang bercakap tentang digital coin ni, Bitcoin ni, dia kadang-kadang digunakan komputer tu dengan maksimum sekali, Mona. Kadang-kadang kalau dibuat dengan cara yang tidak betul, maksudnya mengambil kesempatan daripada elektrik, internet dan komputer yang ada di pejabatnya, tapi buat perniagaan di luar, itu merupakan satu benda yang tidak amanah dan tidak ada agama lah. Kalau begitu cara kita bekerja, kita seolah-olah orang yang tidak beragama. Sebab itulah Islam mengajar kita tentang konsep-konsep penting dalam bekerja itu. Misalnya konsep ihsan, kan? Maknanya dalam bekerja itu kita dah kata tadi, kerja itu boleh jadi sebahagian daripada ibadah kita. Dan ibadah yang diajar oleh Islam itu antaranya ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang merupakan takrifan kepada ihsan, kan? Ihsan itu seperti kita tunduk, menghambakan diri kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah sesungguhnya Allah itu melihat kita. Kan lain kualiti kerja kalau kita sentiasa merasakan benda Allah melihat kita, Mona. Orang lalu traffic light, dia rasa polis nak tahan pun dia dah rasa kadang-kadang kelang kabut dibuatnya, ataupun ditahan kerana merentas negeri ke waktu PKP, kan. Tak ada surat ke, dah suspend dah. Bayangkan kita sentiasa dilihat oleh yang maha melihat, yang tidak la ta'khudhu sinatun wala naum, yang tidak pernah
pengaruhi oleh mengantuk jauh sekali tidur, iaitu Allah Ta'ala, maka sudah pastilah penglihatan, pemerhatian dan penilaian Allah Ta'ala itu begitu mendalam sekali. Dan kalau orang beriman, ada agamanya, maka sudah pasti dia tidak akan melakukan. Jadi kalau kita nak tarbiyah atau nak nasihatkan dia, terangkanlah tentang hal-hal itu kepadanya. Dan ada juga hadis lain yang agama mengajarkan tentang itqan pula, itqan. Bukan sekadar kita buat itu dengan dalam keadaan kita tahu Allah melihat kita, tetapi Nabi menyebutkan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yatqinahu. Allah Taala sesungguhnya Allah Taala amat mencintai, amat menyayangi orang yang kalau dia melakukan satu amalan itu dia lakukan dengan tekun. Maknanya dia lakukan, kalau kerja itu kerja yang dibuat itulah. Tak adalah dia mencuri tulang, dia buat kerja-kerja yang tak baik, dia mengkhianati kerjanya. Dan satu lagi konsep yang diajar oleh Islam ialah konsep takwa itu sendiri, mana? Betul. Sebab itu Sayyidina Umar pernah bertanya kepada seorang sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Dia kata takwa itu seperti mana macam mana kalau engkau berjalan di tempat yang berduri, kata Ubay. Umar kata, sudah pasti aku akan berjalan secara berhati-hati, takut terpijak duri. Begitulah takwa, kata Ubay. Maksudnya kita dalam kehidupan kita ni, kalau kita bertakwa, insya-Allah apa-apa saja yang kita lakukan tu kita sentiasa takut untuk kita jatuh ke perkara-perkara yang haram, perkara yang tak dibenarkan oleh agama. Jadi kalau ada semangat takwa, semangat ihsan, semangat itqan itu dalam bekerja, insya-Allah apa-apa yang kita lakukan itu kita tidak mudah untuk mengambil kesempatan melakukan benda-benda yang tidak baik. Mana? Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada soalan lagi pada waktu ini bertanya tentang isu bekerja dari rumah atau work from home, BDR lah. Apa pesanan doktor untuk pastikan produktiviti tidak terlalu rendah kerana tidak diperhatikan oleh bos? Bagaimana doktor? Itu berkait dengan jawapan kita tadi. Betul. Sebab bos kita yang paling kita harus taat ialah Allah Ta'ala, kan? Dan tak betul juga kalau kita kata Allah itu macam bos. Allah itu Tuhan yang Maha Agung, zat yang Maha Agung yang harus kita tunduk sentiasa dan taat kepadanya. Bos kita ni jauh berbezalah. Hebat macam mana bos kita pun mana? Dia masih manusia, dia masih mengantuk dan tidur macam kita kalau kita nak bandingkan dengan Allah Ta'ala tadi. Dan ada kelemahannya, dan kadang-kadang dia ada perkara-perkara yang dia mungkin tidak dapat melihat kita. Jadi caranya ialah kalau kita work from home, bos tak ada, tapi Allah Ta'ala tetap ada, kan? Itu pasti. Dan kita dah sebut tadi bahawa kalau niat kita itu merupakan niat yang betul, walaupun from home ke from anywhere, from the sea ke from the mountain ke, kita tetap sedang memegang satu amanah untuk melakukan kerja yang diberikan kepada kita dan menyelesaikan kerja yang diberikan kepada kita. Maka niat ikhlas, letakkan semangat yang kita sebut tadi, ihsan, itqan, taqwa tadi. Kemudian satu lagi, kita boleh gantikan juga peraturan-peraturan pejabat kita atau yang apa itu dengan peraturan-peraturan agama. Bagi saya peraturan agama ni dia lebih mantap lagi, kan? Kalau pejabat itu mungkin kalau dah work from home, dia dah agak fleksibel sikit dah. Dah agak sukar untuk kita nak sesuaikan dengan cara kita bekerja di pejabat. Sebab kat rumah kadang-kadang buat kerja atas katil. Kan, letak komputer atas katil, menaip, kan? Sampai 15 minit dah mula mengantuk apa semua, boom, tidur, kan? Jadi suasana itu tidak ada. Tetapi kalau kita dengan iltizam yang kuat, dengan niat yang betul, dengan matlamat untuk melakukan kerja yang merupakan sebahagian daripada ibadah kita, insya-Allah, walaupun kita mungkin berada di rumah, tetapi semangat bekerja itu tetap kuat.
Cuma cabarannya lebih sikit lah kalau di rumah ni Mona ya. Mungkin kita kena disiplinkan diri kita lebih lah. Disiplinkan diri kita lebih. Dan bagi saya tak ada masalah. Kita sendirilah kena menyusunnya. Kalau di pejabat kita ada tempat kerja kita kan. Macam mana ada kursi, meja apa semua. Di rumah tu cubalah adakan juga tempat kerja kita kan. Ada mejanya, ada kerusinya, dan cubalah jauh sikit daripada katil. Kalau boleh bilik lain lah, jangan bilik tidur itu juga jadi tempat kerja kita. Dan letakkan jangkaan masa kita. Kalau di pejabat kita ada masa time in, time out. Di rumah pun apa salahnya kita target lah. Kita target berapa jam kita buat. Kalau nak break sekejap, turun ke dapur, ambil makanan apa semua, tak ada masalah lah. Macam di pejabat pun kadang-kadang kita kadang pergi kafe, pergi pantry. Tetapi cuba sedaya upaya kita bawa suasana office itu ke rumah, insya-Allah semangat kerja kita itu akan sentiasa ada lah, walaupun bosnya tak ada kan. Ya, insya-Allah. Itulah suasana, kena buat suasana yang betul-betul ada satu corner atau satu bilik itu yang sesuai untuk kita buat kerja dengan tenang, senang, insya-Allah. Dan untuk waktu ini terima kasih doktor, kita berehat seketika doktor, dan juga para pendengar, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susu Wildan, tegangnya susu Wildan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni, Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Hari ini saya nak kongsikan kenapa anda perlu perbaharui insurans dan cukai jalan dengan portal Alltech.my. OTEK.my. Alltech.my memperkasakan insurans patuh syariah. Alltech.my terus. Alltech.my adalah portal pertama di Malaysia yang paparkan semua harga takaful kenderaan untuk anda pilih serta menawarkan diskaun dan ribat tunai. Ada bengkel panel takaful di seluruh negara dan bantuan kecemasan 24 jam walaupun rosak di rumah. Mudah. Selesai perbaharui insurans, cukai jalan pun dihantar ke rumah. Alltech.my. Mudah dan murah. Klik, rotek sampai rumah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Anda mahukan anak-anak lebih pintar? Apa kata ibu bapa amalkan 5 perkara yang boleh membangunkan potensi otak kanak-kanak? Bawa anak-anak melakukan aktiviti luar seperti ke taman permainan. Latih anak-anak buat keputusan sendiri. Kawal masa menonton TV dan waktu bermain gadget. Galakkan anak-anak makan makanan berkhasiat seperti susu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Serta rangsang minda anak anda dengan memberi sokongan dan pujian apabila mereka berjaya melaksanakan kerja yang anda suruh. Waktu yang paling menyeronokkan apabila dapat menemani anak-anak anda bermain dan bergurau senda dengan mereka, kan? Tak susah pun. Anak-anak pintar, ibu ayah juga senang hati. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intisipasi agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami.
IKIM, inspirasi euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami untuk waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Tahniahlah kami dan masih bersama untuk rancangan Fas'aluna pengarah Pusat Syara Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Dan Doktor, banyak soalan lagi yang perlu Doktor jawabkan, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada Doktor masih bersama kami. Dan ada soalan Doktor dari Syida Hasan bertanya, macam mana kalau tak di meeting dan kita work from home dan nature of the job is not 9 to 5. Sebenarnya tapi 24/7 katanya. Dan kerja dibuat melebihi waktu berjabat pun dan ini tidak masuk dalam sistem tapi berkaitan dengan tugasan hakiki. Dan kalau kita dengar radio ke atau relax ke atau tengok YouTube atau sebagainya, adakah itu salah? Bagaimana Doktor? Okey. Yalah, kita sebut juga pada minggu lalu kerja ni berbeza-beza. Betul. Majikan juga berbeza-beza. Ada yang jenis kerjanya dia mungkin output base kan. Dia nak supaya output tu selesai. Tak kiralah masa tu dia fleksibel. Maka okey, itu dah cukup. Tapi ada jenis kerja yang dia memang kena ada masanya. Ya. Macam Mona kerja DJ tak boleh main suka-suka hati saja. Dia kena masa, dia kena letakkan dia punya perkara-perkara yang harus dimasukkan dalam waktu-waktu yang tertentu itu secara tepat. Betul. Jadi itu tak bolehlah main-main, tetapi bukanlah main-main, maknanya dia tidak ada flexibility lah di situ. Tetapi kalau macam disebut tadi, kerjanya itu 24 hours. Bukan 9 to 5. Maksudnya dia bukan berdasarkan masa yang diberikan. Maka dah pasti di situ ada flexibility lah. Yang penting tugasan yang diberi kepada kita itu kita selesaikan. Kita memenuhi sasaran kerja yang diberikan. Dan kita pastikan bahawa kerja yang kita buat itu merupakan kerja yang sempurna kan. Betul. Dan kita pun bukan robot Mona yang boleh buat kerja tegak sahaja tanpa ada waktu nak berehat sikit, nak longgar-longgarkan badan kan. Jadi pastinya di sana ada flexibility dan kadang-kadang ada setengah orang mungkin dengan muzik sikit, slow punya muzik dia boleh buat kerja dengan baik. Setengah orang tak boleh Mona lagi mengganggu dah kalau dengar benda-benda lain. Betul. Jadi benda itu bergantung. Yang penting jangan kita selang-selikan dengan benda-benda yang haram lah, yang berlawanan dengan yang tidak syar'i kan. Pergi tengok misalnya cerita-cerita ke dalam YouTube itu yang memang tidak selari dengan nilai-nilai Islam apa semua tu. Tak kenalah, tetapi sepatutnya kita mencari, kalau nak tengok YouTube pun tengok benda-benda yang boleh complement tugas kita itu. Mungkin lebih menenangkan kita dan mungkin boleh menambah maklumat-maklumat terhadap kerja yang kita lakukan itu. Ada dokumentari ke yang mungkin boleh menambah kita punya sumber-sumber kalau kita bekerja di akademik misalnya kan. Seorang ahli akademik mungkin kalau melihat dokumentari, melihat rencana-rencana dalam YouTube itu boleh menambahkan idea dia untuk menulis makalah ataupun artikel. Jadi macam itu tak ada masalah lah. Dan kadang-kadang macam orang akademik ni malam pun dia bekerja lagi, masih nak menulis, masih nak berfikir kan. Jadi kembali kepada nature kerja kita. Kalaulah nature kerja itu agak fleksibel, maka di sana adalah masa-masa fleksibel yang kita boleh gunakan. Dan kita juga kena melihat aspek yang dipanggil ergonomik juga maknanya tempat kerja kita, tempat duduk kita apa semua. Sebab kadang-kadang kita melibatkan duduk tu lama. Betul. Sebab kadang-kadang ada orang yang sakit belakang, sakit apa semua kerana dia tidak mengambil kira kerusi yang dia duduk tu. Kalau kerusi dah cantik pun dia duduk tak cantik pun. Kan? Kerusi dia cantik, dia buat macam kerusi Mona tu. Tapi dia tidur macam tu kan. Jadi tak betul-betul sesuai struktur badan tak betul. Struktur badan tu tak diletakkan betul-betul dengan struktur kerusi tu pun tak boleh juga, ataupun meja yang terlalu tinggi. Itu disebut ergonomik lah. Kita pernah dulu dengar bila
human resource ataupun sumber manusia bagi ceramah, aspek-aspek itu harus diambil sebab masa kita di tempat kerja itu terlalu lama. Dan nantinya akan ada penyakit apa semua yang datang hanya kerana kita tidak mengambil kira posisi, kedudukan dan keselesaan tempat kerja. Dan itu majikan juga harus mengambil perhatian perkara tersebut. Dan kalau di rumah adalah flexibility, tapi sekali lagi janganlah terlalu selesa kat katil, kat apa semua. Jadi itu pun kerja tak siap juga nanti. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada soalan lagi pada waktu ini bertanya. Rahmawati Harun berkata, saya ingin bertanya, adakah salah apabila saya menolak kerja yang telah diarahkan oleh ketua sedangkan kerja itu adalah tugas pegawai lain dari jabatan lain, dan kerana pegawai yang bertanggungjawab tidak mahu atau menolak kerja tersebut, saya yang dipaksa untuk mengambil alih kerja tersebut untuk menjadikan kerja hakiki saya. Bagaimana doktor? Okey. Saya rasa macam inilah. Pertama tengok bos tu macam mana kan. Dia dah paksa dah tu. Kalau dia dah paksa tak boleh buat apalah. Allah. Tapi kalau boleh menolak dengan baik, beritahu bos elok-elok, kata saya pun banyak kerja ni bos. Dan bukankah kerja ni sepatutnya orang itu buat kan. Tapi bos pun tak bagi kat dia pun. Jadi kita boleh bercakap dengan bos dengan baik. Tetapi katalah benda tu paksa rela, memang telah dipaksa kepada kita. Saya rasa kita kena pakai konsep macam ni, sedekah. Itu macam seolah-olah kita bersedekah lah, ataupun tahun kita tolong menolong. Niat kita menolong lah, sebenarnya dipaksa. Tapi kalau kita buat dengan terpaksa pun tak ada pahala nanti kan, kalau kita tak ikhlas. Jadi kita ikhlaskan diri kita, anggaplah itu seperti kita nak membantu sahabat kita. Dan sebenarnya hakikatnya Mona, orang yang rajin itu yang bos akan selalu suruh. Ya. Kat mana-mana dia nak setelkan kerja cepat. Kat mana-mana pun macam tu. Bos pun jenis orang kata pragmatik punya bos kan. Dia nak kerja siap. Betul. Jadi yang menjadi mangsa kan, itu selalunya orang yang rajin lah. Tetapi kalau kita lihat secara positif, setiap perkara yang kita lakukan itu sebenarnya kalau niatnya ikhlas dan lakukan dengan baik, dia menjadi sebahagian daripada amalan-amalan yang akan dapat ganjaran oleh Allah SWT nanti. Tidak akan tertinggal walau sedikit pun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang lakukan benda sebesar zarrah sekalipun akan dilihat nanti, akan dihisap baik oleh Allah SWT dan akan mendapat pahala. Jadi mungkin kita rasa tertekan sikit sebab kita buat banyak, orang lain tu tak buat kerja sangat. Tapi tak apalah, jangan lihat di dunia ni saja. Mungkin gaji kita tak bertambah pun bila kita buat kerja orang tu. Tetapi insya-Allah kalau tadi kita jadikan suasana niat dan juga keadaan kita bekerja itu seperti mana kita beribadat, insya-Allah itu semua akan mendapat balasan dari Allah SWT, insya-Allah. Ya, insya-Allah, amin. Semoga ada ganjarannya, bukan setakat di dunia, di akhirat, insya-Allah. Ya, dan soalan terakhir pada waktu ini, Doktor, Miss UA bertanya, bagaimana pula amalan kerja kita dinilai jika pekerjaan kita melibatkan riba dan interest? Bagaimana, Doktor? Yalah, riba ni seperti yang kita maklum, Quran dengan jelas mengatakan bendanya haram kan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan, yang halal itu adalah perniagaan yang betul. Tapi yang haram itu adalah riba. Jadi dah pastilah semangat untuk kita bekerja di tempat-tempat yang melibatkan riba itu seboleh-bolehnya nak kena dijauhi. Tetapi lihatlah keadaan dulu, jangan terus nak tinggalkan benda tu dalam keadaan kita pun tak ada kerja lain kan. Kena berusaha dulu mencari ruang-ruang kalau ada tempat-tempat yang baik. Dan bila saya tengok kadang-kadang pandangan para ulama kita pun, kita kena realistik juga. Kadang-kadang dalam institusi yang dikatakan mengamalkan riba itu pun tak semua kerja-kerja di institusi itu melibat secara langsung dengan riba itu. Kalau dia kerja yang bahagian-bahagian yang tidak terlibat secara langsung itu, mungkin itu tidak mengapa. Tapi bagaimanapun semangatnya itulah
sebab riba itu diharamkan, maka seboleh-bolehnya kita tidak terlibat kan. Tapi kita juga kena realistik kepada keadaan hari ini. Kalau kita sudah bekerja di situ, selagi kita tidak ada alternatif, tak ada pilihan, kita kekal dululah. Di samping kita berusaha untuk mencari ruang-ruang yang lain. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan juga soalan yang dijawabkan. Alhamdulillah, semoga menjawab segala pertanyaan para pendengar. Dan untuk waktu ini Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk mungkin pesanan terakhir dan juga kata-kata terakhir daripada Doktor. Silakan. Ya, Mona, kita 2 minggu bercakap tentang persoalan amanah dalam pekerjaan. Ya. Walaupun perkara itu kita rasa biasa, tetapi harus diingatkan. Kerana seperti mana yang saya sebut tadi, kita memang menghabiskan sebahagian hidup, bahagian besar hidup kita ini di tempat kerja. Jadi amat rugi sekali kalau sebahagian besar hidup kita ni kita silap dari segi melihat hakikat pekerjaan kita itu dengan menganggapnya hanya benda-benda biasa saja. Ini tak ada kena mengena dengan agama, tidak ada kena mengena dengan ibadat. Maka tidak ada kesungguhan dan tidak meletakkan ciri-ciri keagamaan itu dalam pekerjaan kita untuk menjadikan dia sebagai amal-amal saleh juga, maka rugi sangat. Kerana nantinya mungkin ketika kita dihisab oleh Allah SWT nanti, mungkin 3/4 hidup kita tu di tempat kerja saja. Dan kalau kita tidak ambil perhatian mencantikkan kerja kita itu, maka rugilah akaun kita tu, rugilah nanti. Kan banyak yang kosong saja. Sedangkan di situ kita boleh letak banyak markah tu untuk kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap dapat kebaikan di dunia dan di akhirat dengan kerja yang kita lakukan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar, terima kasih kepada anda. Dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Konti dan juga semasa siaran, dan juga boleh hantarkan di email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infodiah Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Nilai-nilai bersama IKIM. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Di dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqaf dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seseorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan, serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan pengurusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia.
penyakit yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam